Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita kejadian luar biasa yang akan berlaku pada hari penghakiman. Dan tajuk yang kita jumpa dalam beberapa buku klasik tafsir adalah Khutbatul Asyaitan. Khutbah syaitan. Syaitan akan memberikan khutbah. Khutbah. Dan khutbah syaitan ini akan berlaku pada hari penghakiman. Atau ada yang berkata tepat setelah penghakiman selesai dan mereka telah memasuki Jahannam. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kami tentang khutbah iblis. Mengapa Al-Quran mempunyai khutbah yang akan diberikan oleh iblis kepada pengikutnya? Dan responnya di situ amat jelas bahawa sebelum ia berlaku, Allah Azza wa Jal memperingatkan kita untuk memperhatikan, manfaatkannya sebelum ia berlaku. Allah dalam rahmahnya memberitahu kita tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan dia mewahyukan untuk kita khutbah dari yang terburuk, supaya kita insya-Allah Ta'ala akan dilindungi daripada mendengarnya sendiri secara live dari sumbernya kelak. Allah Azza wa Jal berfirman, wa barazu lillahi jami'an. Kesemua mereka akan berdiri di hadapan Allah. Faqalat du'afa'u lillazina istakbaru. Mereka-mereka yang lemah, majoriti umat manusia yang hanya sebagai pengikut-pengikut akan berkata kepada yang diberikan kuasa di kalangan mereka, Inna kunna lakum taba'ah. Kita semua hanya mengikut kau. Kamu adalah orang tu yang suruh kita melakukan semua dosa ini untuk menolak Tuhan, untuk melakukan ini dan itu. Kita ikut kamu. Fa'ah antum mughnuna 'anna min azabillahi min syai'. Boleh tak kamu sekarang tolong kita untuk dielakkan sepenuhnya atau sebahagian dari hukuman Allah? Jadi orang ramai ini akan melihat kepada pemimpin-pemimpin mereka dan berkata, tengok ni, kamu adalah pemimpin kami. Kami meletakkan kamu bertanggungjawab dan kamu adalah orang yang menyuruh kami menolak Allah untuk menolak para Nabi, melakukan ini dan itu. Dan seperti dulu di dunia kami menghormati kamu dan berikan kamu kekayaan semua dan sebagainya. Sekarang kamu boleh mengambil bahagian kami juga. Atau sekurang-kurangnya sebahagian daripada bahagian kami hukuman Allah. Boleh tak? Dan kita semua tahu jawapannya kan? Pemimpin-pemimpin ini berkata, Qalu law hadanallahu lahadainakum. Ini bukan salah kami. Kami tidak dibimbing. Sekiranya Allah tidak membimbing kami ketika itu, kamu tahu itu bukan salah kami. Oleh itu, mereka ini pula cuba menyalahkan Allah. Walaupun pada akhirnya semua umat manusia sama, semua diberi akal, fitrah, dan boleh mengenali antara kebenaran dari kejahatan. Ini bukan alasan apabila seseorang berkata, tolak Tuhan. Kamu pula pergi tolak Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita semua akal fikiran juga untuk pakaikan. Oleh itu kat sini mereka cuba menyalahkan pemimpin. Para pemimpin berkata pula, ini bukan salah kita. Okey, sekarang jadi siapa lagi yang akan mereka tujukan komplain mereka tu semua? Mereka beralih ke syaitan. Sekarang ini adalah khutbah dari iblis yang akan berlaku. Sebab mereka ni semua menyalahkan iblis pula. Ini semua salah kau. Kau yang buat ni. Sekiranya kau tidak menyesatkan kami, kami tidak akan mengikut kau. Maka kita semua pemimpin dan pengikut tidak akan berada di tempat ini sekarang tahu. Para sarjana kami menyebutkan bahawa orang akan mengelilingi iblis dan mereka kemudian akan menyalahkan iblis. Oleh itu iblis sendiri akan berdiri yakhtub untuk memberikan khutbah. Itulah sebabnya kami mendapat gelaran khutbatul syaitan di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua agar kita tidak perlu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri pada hari itu. Allahumma amin. Okey, para sarjana telah mengatakan bahawa pengikutnya itu bawa keluar mimbar. Dan iblis akan berdiri di atas mimbar. Jadi semua orang dalam Jahannam sekarang akan mendengar khutbah iblis. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Sekarang kan apabila semuanya telah selesai dan keputusan telah diluluskan, orang jannah pergi ke jannah dan orang-orang Jahannam diseret ke Jahannam. Jadi mereka melihat kenyataan semua ini berlaku. Dan mereka menyalahkan iblis untuk semua ini. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Sekarang penipuan apa yang boleh aku katakan lagi? Aku nak menipu macam mana pula sekarang? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum. Oi, kamu ni semua telah diberi dua jenis janji. Kamu diberi janji oleh Allah dan kamu diberi janji oleh aku. Sekarang kamu melihat janji mana yang betul? Kamu semua telah melihat orang-orang jannah pergi ke jannah. Dan kamu sekarang melihat orang-orang Jahannam masuk ke dalam Jahannam. Kamu telah mempunyai dua janji ini. Kamu boleh pilih salah satu daripadanya. Aku tidak sembunyikan janji Allah dari kamu. Ia ada di depan mata kamu itu. Aku memang mengaku. Aku telah berjanji kepada kamu. Wa wa'adtukum. Aku telah berjanji kepada kamu dulu. Ikut aku. Engkau akan menjalani kehidupan yang panjang. Ikut aku.
kamu akan gembira. Ikut aku, kamu akan menikmati. Dan Allah juga berjanji kepadamu. Janji-janji Allah adalah dalam Al-Quran. Ikutlah aku, kamu akan masuk jannah. Ikut aku dan menjalani kehidupan yang soleh. Ikut aku. Janji-janji itu semua ada. Jadi kedua jenis janji itu ada di hadapan mata kamu. Sekarang kamu semua dan aku dapat melihat. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Janji Allah itu benar. Dan aku pula, aku berbohong pada kamu. Iblis kemudian akan berkata, kamu mengelilingi aku, kamu semua menuding jari kepada aku, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri sendiri itu. Tahu kenapa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Aku tak ada apa-apa kekuatan pun atas kamu. Aku tak mempunyai kekuatan untuk memaksa kamu untuk tidak taat kepada Allah. Aku tidak dapat mengawal kamu dan kemudian kamu menjadi seperti zombie dan robot. Betul tak? Kan? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Tapi aku ada mempunyai satu seni. Dan seni penipuan. Seni berbohong. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum. Yang aku buat hanyalah memanggil kamu, menyuruh kamu mengikut aku, dan Allah menyuruh kamu mengikut Dia. Kedua janji itu ada. Dan kamu semua itu telah memilih untuk mengikut aku. Aku tak paksa pun kamu untuk mengikut aku. Pada akhirnya dia akan berkata, Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Dan pada tahap ni sekarang, aku dan kamu semua berada di Jahannam. Aku tak dapat menolong kamu dan kamu juga tak dapat menolong aku. Tak ada apa benda pun yang aku boleh buat untuk kamu dan kamu juga tak boleh buat apa-apa pun untuk aku. Apa gunanya lagi nak salah-salahkan aku pula? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku akan melakukan kufur dengan syirik kamu semua. Itulah dikatakan oleh iblis. Apakah maksudnya di sini? Aku akan melakukan kufur, bermaksud aku akan menolak. Aku akan memutuskan hubungan dengan syirik kamu, bermaksud dengan penyembahan kamu kepada aku. Okey, sekarang, adakah orang menyembah iblis? Penyembahan yang mereka lakukan adalah mematuhinya. Penyembahan yang mereka lakukan adalah mempercayainya. Penyembahan yang mereka lakukan adalah untuk mengikuti apa-apa saja yang iblis mahu mereka buat. Dan itu adalah jenis ubudiyah, sejenis ibadah. Sebenarnya intipati ibadah adalah untuk mentaati, adalah untuk mematuhi. Sami'na wa ata'na. Oleh itu, iblis memanggil ketaatan kepadanya sebagai penyembahan. Aku sendiri adalah kafir dari syirik kamu. Bermaksud, aku tak mengakuinya. Aku tak ada kaitan dengannya. Dan aku tak akan menolong kamu atau memberi manfaat atau membahayakan kamu. Dan aku sekarang menjadi berkecuali. Aku neutral. Aku melepaskan diri dari apa-apa kaitan dengan kamu semua. Jadi sekarang, jangan kacau aku. Aku sendiri kena fikirkan diri aku kat Jahannam ni. Dan kamu sendiri mesti memikirkan sendiri diri kamu tu. Sebab sesungguhnya zalimun, orang-orang yang zalim yang telah menzalimi diri mereka sendiri, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu sekarang semua akan menghadapi siksaan yang menyakitkan, yang tidak dapat dibayangkan. Subhanallah.